Tidak benar sama sekali ke atas saya. Saya bukanlah pencetus langkah syaitan, tetapi saya mengakui bersama beberapa teman yang lain menggerakkan langkah politik menyekat Datuk Seri Anwar Ibrahim dan DAP dengan restu yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia ke-7. Selebihnya ia sudah menjadi sejarah, dan biarlah saya simpan demi hormat saya kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad, seorang negarawan terbilang dan ulung yang jasanya kepada bangsa dan negara cukup besar. Apapun, saya pasti secara pribadi Tun Dr. Mahathir pastinya menjadi orang yang paling gembira dewasa ini. Cuma kegembiraan beliau itu tidak terzahir dan tidak terucap. Matlamat beliau yang tidak mahu Datuk Seri Anwar Ibrahim menggantikannya, serta matlamat untuk mengekang kemarahan DAP sudah pun tercapai dengan jayanya. Ramai yang bertanya kepada saya kenapa Tun Dr. Mahathir meletak jawatan. Jawapan saya, selain qada dan qadar, Allah Subhanahu wa taala juga sudah menetapkan bahawa sudah tertulis sejak azali lagi peletakan jawatan Tun Dr. Mahathir adalah kerana rezeki yang amat berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk menjadi Perdana Menteri Malaysia ke-8. Tidaklah boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat malam. Saya hari ini selaku Ketua Muda Amanah Negeri Terengganu, Zamir Ghazali. Saya ingin menyentuh sedikit perbincangan kita, iaitu berkaitan dengan suara dan juga lontaran pendapat yang selalu dimainkan oleh salah seorang YouTube popular lah sekarang ni dalam politik ni kononnya. Dia pun muncul selepas daripada kejatuhan kerajaan PH ni. Ni sebelum-sebelum ni tak ada dapat rupa pun, iaitu Saudara Iswadi Murni ni. Banyak perkara sebenarnya secara peribadi saya puji kepada suara, pandangan, idea, kritikan, teguran daripada Saudara Iswadi Murni. Namun dalam pengamatan kita, bila kita melihat kepada cara kamu bicara dan konten yang kamu suarakan itu, sebenarnya ianya tidak akan membawa kejernihan ke dalam bentuk politik yang perlu membentuk coalition. Selalu sangat kamu highlightkan dan bawakan item-item yang cuba untuk menjarakkan kesefahaman dan kesatuan dalam Pakatan Harapan. Ya. Ada beberapa contoh, kalau kita tengok video terbaru yang kamu suarakan tu, Swadi, berkaitan dengan terutamanya bila kamu mengkritik amanah itu sendiri. Walaupun daripada satu sudut kononnya nak dilihat bahawa seakan-akan kritikan itu supaya amanah itu boleh lebih maju ke depan, boleh berdikari sendiri, itulah hasratnya. Ya. Tetapi dalam masa yang sama sebenarnya dia sedang membunuh karakter-karakter kepada ketua umum Pakatan Keadilan kamu sendiri, dan juga sedang membunuh kesefahaman, kolaborasi, coalition, kesatuan yang ada dalam Pakatan Harapan ini. Okey, mengapa saya highlightkan perkara-perkara seperti ini? Satu. Pertama, Swadi Murni, kamu selalu mengatakan bahawa sampai waktunya untuk amanah ni tidak perlu bergantung kepada susuk tubuh Tun. Dan untuk apa lagi nak berpaut dengan parti pejuang lah, apalah yang cuba nak dicetuskan oleh Tun. Perlulah sekarang ni untuk menguji berdikari sendiri. Bahkan kalau boleh, kalau nak bertanding pun pakailah logo sendiri. Iswadi, sebenarnya kamu tak faham. Ataupun mungkin kamu sebenarnya faham, tapi cuba nak spark sentimen-sentimen baru bagi memperlihatkan sisi-sisi negatif dalam parti orang lain. Selalu sebut tentang ketidakupayaan Parti Amanah nak berdiri sendiri. Selalu sebut DAP dalam keadaan lemah. Yang baiknya itu PKR lah. Tak apa, tidak menjadi masalah. Kita pun tidak katakan bahawa PKR bukan parti yang tidak bagus. Pengalaman sudah 20 tahun. Ya, dan mempunyai majoriti kursi yang baik. Tetapi wajah PKR sekarang, kalau kamu perhatikan sebenarnya pada pandangan publik masyarakat Malaysia hari ini, melihat bahawa parti kamu ni sentiasa berantakan dan sentiasa mencetuskan kepada pergaduhan. Kalau kamu nak bercakap tentang mengapa amanah nak terlihat berpaut kepada Tun, itu tidak ada istilah berpaut. Yang adanya ialah dalam politik ini, kita kena menyatukan lebih ramai orang. Kita kena membentuk lebih ramai kawan. Dengan PKR,
dengan rakan DAP dalam Pakatan Harapan sudah pun terbentuk coalition yang sudah pun rasmi. Memang sehingga hari ini pun saya sendiri secara peribadi, pimpinan, semua bersetuju bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah sebagai pengerusi. Kita buat kerjasama kita dalam Pakatan Harapan. Namun, jikalau ada parti lain ataupun movement lain yang ingin bersama dengan kita, yang masih lagi ingin bersama dengan kita untuk menentang Perikatan Nasional pula yang ada sekarang, kalau dulunya Barisan Nasional saja, kemudiannya Mari Muafakat Nasional, dan sekarang Perikatan Nasional. Selagi mana mereka ini ada kelompok yang ingin berlawan dengan kumpulan ini dalam sudut politik, maka itulah juga rakan kita. Menghimpunkan kekuatan dan menghimpunkan lebih ramai rakan, itu akan boleh menyerlahkan bahawa kita sebagai parti yang akan dipilih oleh rakyat. Saudara Iswadi, Datuk Seri Anwar Ibrahim ni mempunyai material yang banyak untuk menjadi seorang Perdana Menteri. Itu kita tak pernah menafikan. Bahkan kita solid pun menyokong bahawa beliau sebagai pengerusi Pakatan Harapan. Pengalamannya, pernah berada sebagai timbalan Perdana Menteri, sisi perjuangannya, karakternya, hubungan luar negaranya, tidak ada keraguan, memang Datuk Seri Anwar mempunyai material yang baik untuk diangkat sebagai Perdana Menteri. Tetapi satu perkara, kalau untuk nak jadi Perdana Menteri dan dilihat sebagai pemimpin dalam negara, dia tak cukup dengan kita melawankan lawan tetap lawan sahaja. Juga tidak cukup dengan sekadar menyuarakan reformasi. Juga tidak cukup dengan sekadar untuk menunjukkan bahawa kamu seorang yang nekat dan akan sentiasa untuk berdepan dengan apa jua cabaran. Dia tak boleh dilihat dalam konteks seperti itu. Dia perlu dilihat sebagai orang yang boleh menyatukan orang. Orang yang boleh mendamaikan orang. Orang yang boleh merekrut lagi ramai kawan daripada lawan. Itu karakter yang perlu ada untuk berdiri sebagai seorang Perdana Menteri. Jadi dengan apa tindakan yang kamu buat sekarang ni, sebenarnya indirectly kamu sedang membina lebih ramai musuh dan kamu sedang membunuh karakter pemimpin kamu sendiri sebagai ketua umum. Kalau kamu lihat, kalau kita ambil satu sisi, Perdana Menteri Abah engkau sekarang ni, walaupun kita tak setuju beliau sebagai Perdana Menteri, jelas bahawa beliau khianat, jelas bahawa beliau tidak menghormati mandat rakyat. Tetapi apabila sekarang dipotretkan beliau sebagai Perdana Menteri, bertungkus lumus partinya dan juga Perikatan Nasional itu juga sendiri, media memberikan imej seakan-akannya Tan Sri Muhyiddin ini seorang Perdana Menteri yang boleh menjadi rahmat kepada rakyat Malaysia ini. Seakannya seorang abah menyatukan pergaduhan adik-beradik, baca doa, kemudiannya ada kata-kata sentiasa yang menyeru kepada perpaduan. Ini sebenarnya yang perlu dimainkan oleh penyokong-penyokong, terutama YouTube macam kamu ni. Sekurang-kurangnya menolong pemimpin kamu, ketua umum kamu dan juga pemimpin pengerusi Pakatan Harapan kita untuk dilihat sebagai seorang susuk tubuh figura yang boleh menyeru kepada kesatuan. Barulah aset sebagai Perdana Menteri itu ada. Yang sekarang ni berlaku ialah melihat dua negarawan berlawan. Seorang beginilah, yang seorang lagi pun nampak keras macam inilah. Jadi ini tidak akan menjadi satu aset yang boleh membawa pengerusi Pakatan Harapan kita ke arah menjadi seorang Perdana Menteri. Ini adalah tanggungjawab kamu, Iswadi, sepatutnya dimainkan oleh kerana kamu fan ramai dalam YouTube. Penonton pun ramai. Ya. Mainkan peranan untuk menjernihkan dan mainkan peranan untuk mempotretkan sisi penyatuan yang perlu ada kepada pengerusi Pakatan Harapan sekarang. Itu pertama, supaya kita dilihat sebagai satu koalisi yang boleh rakyat menyandarkan harapan kembali. Sisi yang kedua ialah soal cabar-mencabar parti nak bertanding sebagaimana pilihan raya nak ada di Sabah nanti, mengapa Amanah tak tanding dengan logo sendiri, mengapa tak pakai logo warisan, kamu pula fikir nak bertanding atas logo sendiri. Dia beginilah, Iswadi. Kita dalam politik ini, kita guna strategi-strategi yang betul untuk kita boleh meraih kemenangan. Bukan nak menguji teori-teori kamu tu saja, tidak. Ya. Kalau di sana itu kemenangannya itu boleh dibawa melalui logo warisan. Dan kita percaya ada kekuatan lokaliti seperti itu. Apa masalahnya kalau digunakan? Tidak ada masalah. Iswadi, kamu kena ingat ya.
pimpinan-pimpinan amanah sekarang yang kamu duk bantai dalam banyak siri kamu tu, ya, nak tunjukkan seolah-olah cenderung pada tone, nak larilah daripada keterikatan dengan PKR dan sebagainya, saban waktu yang kamu duk cakap selalu itu, kamu kena hati-hati dan ingat balik, Pak Iswadi. Ketika mana mereka ini berada di dalam PAS dahulu, mereka inilah yang defend ketua umum kamu. Sehingga kami ni dalam amanah ini digelar Anwar Inas. Tercampak keluar kerana imej itu. Dicampak keluar kerana jebonnya, baruanya, ya, dan kerana tidak bersetuju dengan apa yang dibawa oleh PAS dahulu. Banyaknya kami ini menyokong pimpinan kamu dan menyokong PKI ini. Di mana sedikit rasa terima kasih kamu dalam soal ini bila nak bercakap? Yang ketiganya, kena ingat juga, PKI juga pernah berada dalam keadaan yang sangat genting. Pada tahun 2003, apabila pilihan raya diadakan, UMNO Barisan Nasional menang besar di bawah Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi, PKI tinggal satu kursi di Perkhidmatan PAU. Terpaksa dibina balik kekuatan itu, betul melalui dalaman PKI sendiri, tapi juga disokong oleh PAS pada waktu itu, yang dimainkan banyaknya peranan oleh pemimpin-pemimpin amanah yang berada dalam PAS pada waktu itu. Kamu kena bercakap dengan nada yang berterima kasih. Jangan kerana kamu rasa sekarang ni kononnya ada ahli sampai 1 juta lebih, ada kehebatan sampai ke banyak kawasan, ya, maka kamu pun lupa kepada jasa rakan-rakan yang pernah duduk untuk berjuang bersama dengan kamu, mengangkat kamu di kedudukan sebagai parti yang agak besar hari ini. Hari ini, pada kami dalam amanah, DAP, ya, warisan, kita melihat bahawa Tun adalah susuk yang sedang melawan kepada Perikatan Nasional. Kalau Tun berhasrat untuk menjadi Perdana Menteri dan kiranya nak membunuh kerjaya Anwar Ibrahim secara total, langkah yang paling mudah untuk beliau buat ialah dia masuk saja dalam Perikatan Nasional tu. Sah-sah menjadi Perdana Menteri, sah-sahlah memang sampai ke sudah. Ya, pengerusi Pakatan Harapan kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim tak akan jadi Perdana Menteri. Tapi beliau tidak buat begitu. Beliau masih bersama kita, partinya khianat dan lari. Sehingga tinggal 6 orang ahli MP yang masih jadi kekal mempertahankan prinsip dan berjuang di sisi kita. Apa masalahnya kalau kita garapkan dan kita hulurkan tangan untuk sama-sama bekerja bersama bagi menumbangkan Perikatan Nasional ini? Bahkan kamu kena ingat, Aswadi, pengerusi PH kita pun, Datuk Seri Anwar selalu menyebut bahawa kekuatan yang ada pada PH sekarang ni ada 109 nombor, 109 MP. Itu meliputi kepada kursi-kursi daripada MP-MP yang ada dalam pejuang itu sendiri. Jadi kalau pemimpin kamu sendiri sentiasa bercakap tentang membina koalisi, bercakap tentang perlunya kita bonding dengan kuat dalam Pakatan Harapan, bina kerjasama dengan Parti Warisan, bina kerjasama juga dengan Tun, mengapa kamu pula di luar membawakan idea-idea yang nak mencetuskan jarak dan juga mencetuskan lebih kepada perseteruan sesama rakan parti? Saya ingat, Iswadi, kalau kamu sendiri pun dah mention yang kamu bukan ada jawatan apa-apa dalam parti, kalau nak berfungsi kepada, nak memainkan peranan menyumbang idea dan kritikan, biarlah idea dan kritikan itu mempunyai objektif ke arah kesatuan. Dengan itu baru rakyat yakin. Baru kamu akan dilihat sebagai orang panggil menyusun satu naratif yang boleh memberikan kekuatan kepada Pakatan Harapan dan juga pada pengerusi Pakatan Harapan untuk dilihat sesuai menjadi Perdana Menteri nanti. Jadi saya harap Iswadi dengan saya buat video ini untuk menjawab sedikit sebanyaklah. Kadang kamu saya tengok dalam banyak dah. Sebenarnya saya selalu ikut juga kamu punya YouTube video kamu ni, walaupun taklah kerap sangat. Tapi bila akhir-akhir ni kamu kerap sangat bercakap tentang amanah dalam konteks seakan-akan nak melorongkan satu persepsi bahawasanya amanah sedang bergolak, bahawa amanah sedang menjarakkan diri, nak menyokong Tun, tak nak menyokong PKR. Ini saya kira satu wacana-wacana perbualan yang tak membawa manfaat apa-apa pun. Moga kamu insaf, moga kamu lihatlah sudut yang lebih baik dan bercakap kepada pemurnian perhubungan kekuatan antara Pakatan Harapan ini. Okey, sampai di situ saja dulu. Lain-lain kali kita akan berjumpa lagi untuk kita lihat
dan kita kupas serta kita kongsi apa jua isu politik yang berlaku dalam tanah air kita. Sekian, terima kasih. Iswadi, semoga kamu menjadi YouTube yang lebih baik di kemudian hari nanti. InsyaAllah. Tapi saya nak balik kepada keputusan kita bincang banyak. Saya ingat semua poin sudah berulang-ulang dah. Tadi ada satu cadangan iaitu kita keluar daripada Pakatan Harapan. Satu cadangan lagi yang datang daripada saya ialah kita tunggu fikir dengan mendalam. Betul. Yang lain. Jadi saya nak tahu sama ada kita nak kata kita keluar sekarang ini ataupun kita nak bagi masa sedikit, kerana pada saya support perang UMNO ini so fikir, dan kalau bagi masa sedikit saja dia tukar pihak. Betul. Jadi kita di satu tak ada kelainan. Semuanya saya pun tak suka kepada DAP, tak suka kepada Anwar, yang lain semua pun macam itu. Tapi semua soal masa saja. Nak kita tentukan masa ataupun kita ambil tindakan hari ini. Hari ini, okey. Hari ini kita keluar daripada Pakatan. Dalam mesyuarat Majlis Tertinggi juga kita telah bersetuju untuk keluar daripada Pakatan Harapan. Maka inilah keputusan parti dan kita akur dengan keputusan parti. Kepimpinan tertinggi bersatu, tidak pernah buat keputusan untuk keluar daripada Pakatan Harapan. Apabila saya diberi pilihan untuk bekerjasama dengan UMNO, dan UMNO pada masa itu bukanlah UMNO yang ditubuh dahulu. UMNO itu sudah di-hijack oleh orang tertentu, dan saya tak boleh kerjasama dengan UMNO. Sebab itu saya tak boleh terima. UMNO satu sia, dulu Tun yang ajar kami macam mana nak jalankan UMNO. Kami ikut Tun punya ajaran. UMNO satu sia, dulu Tun yang ajar kami macam mana nak jalankan UMNO. Kami ikut punya ajaran. Dan saya tak boleh kerjasama dengan UMNO. Sebab itu saya tak boleh terima. UMNO satu sia, dulu Tun yang ajar kami macam mana nak jalankan UMNO. Kami ikut Tun punya ajaran. UMNO satu sia, dulu Tun yang ajar kami macam mana nak jalankan UMNO. Kami ikut punya ajaran. UMNO satu sia, dulu Tun yang ajar kami macam mana